selepas ini. Jadi nantikan dan juga dapatkan perkabarannya serta perkembangannya kerana kita akan bersama dengan anda di beberapa lokasi terpilih selepas ini. Program ini bagus sebenarnya dan juga baik untuk seluruh masyarakat lah kerana kita menyantuni, mendekati dan juga dalam masa yang sama kita mengeratkan hubungan silaturahim kita sesama Muslim. Dan cakap berkenaan hubungan yang erat ini bukan sahaja dari sudut komuniti, tapi kalau kita kecilkan sedikit dari sudut kekeluargaan juga penting untuk kita menjaga ukhuwah dan juga silaturahim ini. Okey, bagaimana kita nak menggapai nikmat Ramadan khususnya menggunakan bulan yang mulia ini untuk kita merapatkan dan juga mengeratkan hubungan silaturahim sesama keluarga dan juga hubungan antara suami dan juga isteri. Molek untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan perkara ini. Kita perkenalkan tetamu kita. Ya, selamat pagi diucapkan kepada teknologis Siti Fatahiyah Mahamud, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM. Ustazah, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Ustazah bersama kami. Bulan yang mulia ini adalah bulan untuk kita beribadah dan juga berfikiran positif dengan minda dan juga tubuh yang positif. Tetapi untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim, sejauh mana bulan yang mulia ini menjanjikan peluang dan juga ruang supaya tujuan dan juga hasrat tersebut akan dapat dicapai. Okey, kalau kita lihat kat sini, bulan Ramadan ni bulan yang kita nanti-nantikan, yang penuh fadilat, penuh rahmat, penuh maghfirah dan segala-galanya, dan seeloknya kita mengambil peluang beramal, beribadah di bulan Ramadan ini untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan antara kita, pasangan kita, suami isteri, keluarga dan anak-anak. Contohnya kalau kita lihat bila kita bercakap pasal keluarga, semua orang nak menjadikan rumahku syurgaku, mawaddah warahmah dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di sini, rumahku syurgaku bukanlah untuk dipertontonkan sebenarnya, bukannya untuk kita banggakan sebenarnya, tapi nak kita realisasikan dalam konteks yang sebenar dalam hubungan kekeluargaan. Sebab kalau kita lihat di sini, bila kita sebut tentang kekeluargaan, kita sebut tentang perkahwinan, apa yang kita nak adalah dia datang hanya sekali dan kita nak bahagia selamanya sampai ke syurga. Jadi yang itulah. Jadi bila dengan bulan Ramadan yang ada, yang datang, kita tengok tentang perkara-perkara yang perlu ada dalam pasangan kita. Contohnya, pertama, untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, untuk memperkukuhkan institusi perkahwinan kita. Pertama, kita kena kenal pasti tujuan kita berkahwin untuk apa. Jadi sudah pasti dengan izin Allah kita nak sama-sama bahagia dan kita nak bahagia hingga ke hujung nyawa. Kemudian yang kedua, kita kena lihat dalam hubungan kekeluargaan, kita perlu ikhlas. Dalam hubungan kita perlu ikhlas dan niat kerana Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi apabila kita niat beribadah kepada Allah, jadi sudah pasti kita akan jaga keharmonian, kerukunan dalam rumah tangga. Dan ketiga, kalau kita lihat dalam kekeluargaan sendiri, kita memang tidak dapat elak untuk memahami fitrah kita. Sebab kita semua tahu, kadang-kadang kita tahu orang perempuan dengan orang lelaki perangannya berbeza. Tapi kadang-kadang kita tahu, lepas tu kita buat tak tahu, lepas tu bergaduh. Bergaduh disebabkan benda yang sebab fitrah berbeza. Contohnya orang perempuan dia sensitif, orang perempuan dia suka merajuk. Kadang-kadang kan Cik Ismail dia merajuk bukannya apa, dia nak perhatian je. Sama juga dengan lelaki. Kan orang lelaki biasanya sebelum berkahwin dia kata, saya nak awak sebagai ibu kepada anak-anak saya. So kita pun akan rasa bangga nak jadi ibu kepada anak-anak dia. Tetapi orang lelaki dia tetap lelaki. Bila dia dah berkahwin ke Syuhaidah, dia nak isteri dia adalah isteri dia. Isteri dia adalah untuk dia. Tidakkah itu klise? Itu memang klise, itu memang selalu berlaku, tetapi kadang-kadang itu akan membawa masalah. Sebab bila orang perempuan dia dah berkahwin, dia nak jadi ibu kepada anak-anak suami dia tadi itu, maka dia akan buat segala-galanya, memasak, mengemas. Lepas tu dia penat. Bila dia penat, dia mulalah. Bila suami nak air, alah bang, tak reti kan nak ambil air sendiri. Padahal dia lupa suami dia nak dia sebagai isteri dia. Jadi kena layan dia. Tetapi di situ kita perlu bertolak ansur. Maksudnya yang mana yang suami boleh buatlah, yang mana yang isteri boleh buat. Kemudian kita lihat di sini, perkara yang keempat untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga, terutama dalam bulan Ramadan ini, jaga maruah pasangan kita masing-masing. Kalau isteri, dia jaga kehormatan suami dia. Kalau suami, dia jaga kesucian isteri dia. So kita tak nak memperlekehkan. Tak kiralah perlekeh kok depan-depan ke ataupun perlekeh di belakang pasangan ke, kita tak nak. Sebab tadi kita kata kita nak ikhlas kerana Allah. Jadi bila kita ikhlas, kita terima pasangan kita seadanya.
Dan yang terakhir yang paling penting, untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga, perlu jaga hubungan baik di antara dua keluarga. So kita jangan pandang rendah keluarga pasangan kita. Kita jangan nak kutuk-kutuk, kakak engkau macam itulah, adik engkau macam tu, mak macam inilah, ayah macam ni. Jangan. Sebab pasangan tu dia ambil dengan keluarga dia sendiri. Jadi bila dia cakap dekat kakak ipar dia contohnya, dia juga bercakap pasal kakak dia. Kalau dia bercakap tentang adik ipar dia, dia juga cakap pasal adik dia. Jadi di situ yang kita kena jaga kerukunan rumah tangga. Kita perlu ikhlas dan kita perlu lihat bagaimana maghfirah, rahmat yang ada dalam bulan Ramadan untuk menambah kerukunan dalam rumah tangga dari segi berbuka puasa, bersahur dan sebagainya. Yalah, dalam Ustazah sebut berkenaan buka puasa kan, waktu bulan puasa ini antara bulan, orang kata bulan rahmat lah. Apa jua ibadah yang dikerjakan akan berlipat ganda pahalanya. Betul. Jadi bagaimana yalah suami isteri luar sana boleh menggunakan manfaat bulan Ramadan ini untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan sesama mereka? Okey, dalam menggunakan manfaat dalam bulan Ramadan, terutamanya, termasuk juga bulan-bulan lain, tapi kita fokus kita kepada dalam bulan Ramadan. Dalam mengeratkan hubungan di antara kekeluargaan dan juga suami isteri, yang pertama kita penting kepada kejujuran. Jujur tu penting. Dalam keluarga, dalam hubungan suami isteri, dalam hubungan kekeluargaan, kejujuran itu adalah sangat penting. Sebab apa? Bila kita jujur, kita dah tak perlu nak sembunyi apa-apa. Kita tak perlu nak berlakon apa-apa. Kita just jadi diri kita sendiri. Jadi tak perlu nak sembunyi apa-apa, tak perlu nak takut apa-apa. Jadi kejujuran itu adalah penting. Kita cerita segala-galanya. Yang mana yang kita rasa boleh menjaga keharmonian rumah tangga kita. Yang pertama adalah kejujuran. Dan yang kedua, dalam kekeluargaan kita perlu setia. Kesetiaan itu adalah sangat penting. Sebab bila kita tengok berumah tangga dalam keluarga, bila kita setia untuk elak perkara pertama, elak daripada bosan. Bila dah lama kita berkahwin, contohnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kita tengok orang yang sama, perwatakan yang sama, dekat dalam rumah dengan pakaian yang sama. Kadang-kadang dengan baju kelawar lah, kadang-kadang dengan baju apa-apa. Kat luar boleh pula dia cantik. Kadang-kadang suami dengan kain pelikat lah, kadang-kadang gulung-gulung kain pelikat. Duk tengok sampai 15 tahun, 20 tahun macam tu. So kadang-kadang kalau kita tak setia, dia boleh membawa kepada bosan pula rasanya. Sebab duk tengok kat luar tu cantik-cantik, handsome-handsome. And then yang kedua, kalau kita tengok, yang perlu setia tu sebab apa? Sebab kita nak elak daripada tekanan. Macam kita katakan tadi, perbezaan fitrah. Kadang-kadang fitrah kita berbeza. Contohnya kadang-kadang orang perempuan ni dia suka cakap banyak. Bila dia cakap banyak, dia pompek dan itu merupakan memberi tekanan kepada suami. Suami dia kata isteri suka bebel. Bila isteri suka bebel, dia sakit kepala. Terutamanya bila dia tertekan, ada masalah dekat tempat kerja, ada masalah kewangan dan sebagainya. Jadi sebab itu dia perlu setia. Dia kena terima isteri orang perempuan. Dia memang cakap banyak. Kalau dia duduk diam, ada masalah tu Ismail. Kalau kita tengok kat situ kan. So record lah, nanti dengar balik. Dengar balik. Tapi itu tak ikhlas. Kan. Kemudian kalau kita tengok. Jadi bila kita setia, kita dapat elakkan bosan yang tadi dan elakkan stres. Sebab bila bosan bercampur dengan stres, maka dia mula panjang akal dia. Cari yang lain lah. Ataupun nakal-nakal sekejap lah kat lain. So bila tak setia, dia akan macam-macam masalah akan berlaku. Dia akan kait-mengait. Walaupun kadang-kadang pada mulanya, kalau kita katakan orang lelaki biasanya bersifat nakal, itu biasa. Kan? Macam tak setuju. Saya tak setuju ni. Kenapa tak setuju? Ini saya bidas lah. Sebab ada lelaki yang romantik. Betul. Yang benar-benar mencintai pasangannya. Betul. Dan hanya pada yang satu. Kena cari dengan mata hati yang terbuka. Betul. Sebab itulah kalau kita tengok, kita perlu setia dan jujur. Takut nanti yang tadi saya sebutkan tadi tu, bila dah lama sangat kan. Kalau baru-baru, insya-Allah. Tapi bila kita jaga kerukunan rumah tangga, macam yang Cik Ismail katakan tadi, walaupun dah sampai berapa tahun pun kita masih setia pada yang satu. Apakah anak boleh mengeratkan hubungan suami isteri? Ya, dengan adanya hubungan anak kita, dia akan mengeratkan hubungan suami isteri, hubungan dalam kekeluargaan. Anak tu menceriakan kita. Anak itu adalah
permata hati kita. Jadi di samping kita menjaga kerukunan suami isteri, kita nak sweet-sweet, nak romantik suami isteri, jangan lupa sweet-sweet sama dan romantik dengan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita pun bila kita sebut fitrah dia sama. Perangai anak kita yang lelaki, perangai anak kita yang perempuan sama dengan perangai fitrah kita suami isteri. Jadi bila kita ada anak kita menjaga kerukunan rumah tangga, dengan dalam bulan Ramadan, dengan rahmat yang ada, sama-sama buka sahur, buka puasa, sama-sama bersahur. Jadi dia akan mengeratkan. Jangan sampai bila kita nak bersahur je bergaduh anak beranak. Kejut anak pun tak bangun, lepas tu marah anak, bising. Kita tak nak benda itu berlaku. Jadi kita nak menggunakan dengan rahmat yang ada dalam bulan Ramadan ini, mengeratkan lagi. Kejut anak pun dengan kasih sayang. Masak berbuka puasa, masak sahur dengan penuh kasih sayang sebab banyak ganjaran dia. Rahmat Ramadan ataupun barakah di bulan Ramadan ini pastinya menjanjikan ruang untuk membina dan juga mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kita sedia maklum, mungkin kalau waktu kesibukan biasa untuk dinner atau breakfast bersama itu agak sukar. Ya, betul. Tapi Allah memberikan ruang untuk kita berbuka puasa bersama keluarga balik awal, bersahur bersama keluarga dan juga mungkin bersolat tarawih bersama keluarga. Jadi apa pandangan Ustazah bila inilah peranan seorang lelaki dan juga seorang isteri untuk memainkan peranan masing-masing dalam memastikan setiap ruangan yang singkat itu dimanfaatkan sebaiknya untuk mendapat barakah Ramadan di samping kita mengeratkan hubungan cinta antara suami dan juga isteri. Okey, betul. Kalau kita tengok dekat sini, di antara perkara-perkara yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, ia sebenarnya mengeratkan dalam hubungan kekeluargaan kita dengan bersama-sama. Yang kita kata kita tak nak Ramadan tu menjadi lillah ke kerana Allah ataupun menjadi lelah. Lelah ke lillah? Yang mana satu yang kita nak? Sudah pasti yang kita nak lillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita buat kerana orang lain ataupun contoh kalau kita kata kenapa nak puasa? Nak puasa 30 hari di bulan Ramadan. Oh, aku puasa mesti aku kurus. Jadi sesetengah orang kata okey, nak tunggu bulan puasa sebab nak kurus. Janganlah niat macam tu. Kita niat kerana Allah. Sebab kalau kita tengok juga bila kita berpuasa, sentiasa berdoa. Bila kita sentiasa berdoa, ketika kita bahagia ataupun kita berdoa ketika kita dilukai, katakan terluka, sedih, kecewa dan sebagainya, sama ada dalam disebabkan kekeluargaan ataupun disebabkan urusan di tempat kerja ataupun mana-mana je di persekitaran kita, bila kita banyak berdoa, kita jangan lupa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud bahawa di antara 3 golongan yang berdoa, ketika mereka berdoa yang tidak akan ditolak. Okey, imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa. Sebelum dia buka puasa tu, maksud ketika dia berpuasa dia berdoa, dan doa orang-orang yang dizalimi. Itu antara 3 doa yang tidak ditolak kalau kita lihat. Jadi di situ kita ambil kesempatan bila kita berpuasa, doa banyak-banyak untuk kita kekal bahagia, untuk menjaga kerukunan rumah tangga, dan andainya jika kita diluka, kita ada ujian, berdoa supaya Allah bagi kita kekuatan. Kekuatan yang Allah bagi itulah untuk kita, andai kata kita diberi ujian, ada yang setia, ada tak setia, ataupun ada masalah yang berlaku dan sebagainya, supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk menghadapi segalanya, supaya Allah bagi kekuatan dekat kita supaya dapat kita sama-sama menjaga keluarga kita bahagia di dunia dan sama-sama kita bawa bahagia hingga ke syurga. Jadi yang tu yang kita nak. Ustazah, ni kita cerita ni untuk konteks suami isteri yang keluarganya kalau kita lihat dari segi luaran nampak kelihatan baiklah, sempurna kan. Tapi ialah setiap perkara itu akan ada cabaran ni. Cuma kita nak bawa juga konteks kepada pasangan yang mungkin sekarang ini di badai ombak, di badai rimbut, rumahnya goyang dan sebagainya, masjid yang dibina itu semakin goyah, Ustazah. Bagaimana mereka boleh menggunakan keberkatan bulan Ramadan ini untuk merawat hubungan mereka yang sudah lama terluka, yang penuh dengan duri ni, Ustazah? Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kita tidak menafikan ada kalanya kita diuji. Kadang-kadang kita kata kita bahagia, tapi kadang-kadang kita diuji dengan luka dan sebagainya. Ialah rumah tangga kan, macam-macam berlaku. Kita tidak menafikan ada mereka yang diuji. Kita pun kadang-kadang macam tu kan. Jadi macam mana yang kita nak buat? Perkara pertama adalah kita kena ada kekuatan untuk memaafkan.
memaafkan pasangan kita, memaafkan ahli keluarga kita. Andai kata kita ada masalah dengan ipar duai dan sebagainya, kita kena ada kekuatan untuk memaafkan mereka. Selagi kita tak maafkan mereka, takut lama-lama akan pudar rasa cinta dan hormat dalam rumah tangga kita. Jadi kita kena ada kekuatan untuk memaafkan. Dan yang kedua, dalam hubungan kekeluargaan, jangan ada dendam. So, bila ada dendam, bila dia bersarang dalam diri kita, kita akan rasa susah nak bahagia. Dia akan sangkut dekat mana-mana sebab kita dah rasa dendam. Kita dah maafkan dia, dia buat lagi. Kita dah maafkan dia, dia buat lagi. Jadi kita rasa dendam. Bila kita dendam, kita bersarang macam-macam perasaan dalam hati kita. Kita nak maafkan aku, maafkan kau, nanti kau buat lagi. Tinggalkan je. Tinggalkan je. Penyelesaiannya. Kalau berulang-ulang kali itu macam mana? Dia kena lihatlah. Kadang-kadang kita kata orang lelaki dan perempuan, kesabaran ni ada had dia. Jadi kita perlu ingat pasangan di luar sana. Bila kita bahagia, kita perlu ingat lelaki dan perempuan, dia ada had kesabaran dia. Dan satu lagi kita perlu ingat, sabar tu besar ganjaran dia. Dan dengan kesabaran, contohnya kita diberi pasangan yang banyak menguji kita, kita sabar. Mungkinkah Allah hadirkan pasangan kita yang sebegitu perangainya untuk memberatkan amalan kita dengan kesabaran kita, dan dengan perkara itu boleh membawa kita ke syurga. Tetapi kalau kita tengok selagi mana ia tidak membawa kepada perkara-perkara yang membawa kepada ancaman, membawa kepada perkara-perkara keganasan, penderaan dan sebagainya. Sekiranya ada perkara yang kecil-kecil sahaja, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila ada perkara yang besar, mungkin kita perlu kepada orang tengah untuk membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi akhirnya kita perlu sentiasa berterus terang, berbincang dan mencari penyelesaian kepada masalah, bukan menambahkan lagi masalah. Kita jangan biar masalah tu menjadi konflik. Kita tak nak dia patah dan terus rebah. Kita tak nak macam tu. Jadi bila patah tu kita rawat siap-siap. Betul. Merawat baik. Satu perkongsian yang baik. Kini tiba masanya untuk bulan Ramadan yang mulia ini, kalau boleh kita rapatkan balik hubungan yang mungkin sudah retak ataupun yang mungkin sudah terumbang-ambing, supaya keberkatan Ramadan insya-Allah akan dapat dilimpahkan kepada seluruh umat manusia insya-Allah. Kita kena banyakkan berdoa insya-Allah. Betul. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Satu perkongsian yang baik, insya-Allah kita akan bersama Ustazah lagi kalau ada kesempatan. Kita nak ke bingkisan Ramadan Syu, bubur lambuk erat ukhuwah, dan selepas itu kita akan ke cerita pagi Selangor. Tapi kita nak saksikan terlebih dahulu bikisan agihan bubur lambuk di sekitar Kuala Lumpur.